subscribe, like, dan komen. Bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan di akhirat, dan semoga Indonesia dan Malaysia selalu damai, sentosa, serumpun kita kan. Oke, jadi jangan orang ada di segelintir kita nih, ada juga lah dari Indonesia, dari Malaysia, segelintir yang tak suka dengan persaudaraan Indonesia dan juga Malaysia. Tapi mau tak mau, Indonesia dan Malaysia ini adalah mempunyai hubungan yang erat, yang sangat kuat, sebab kita ini adalah negara tetangga lah. Oke, jadi di sini sebab saya salah satunya contoh. Sebab Indonesia dan Malaysia ini punya kesamaan dan punya kelebihan juga sama masing-masing, dan punya perbedaan juga bosku. Tapi yang membuat contoh salah satunya ada yang berhubung sangat ini adalah salah satu makanan dekat sini. Tapi kita tengok, sebab saya belum tengok juga sepenuhnya, ada dari salah satu Faktau Channel. Jangan lupa itu daripada dia bosku. Jangan lupa subscribe. Ini ada salah satu video daripada Faktau Channel kan. Siapa yang tak tahu Faktau Channel kan? Siapa yang tak tahu? Jadi dekat sini saya nak react salah satu videonya, baru saja diupload dekat sini, baru setengah jam. Jadi saya nak tengok sebab dekat sini ada 10 makanan yang Malaysia yang terkenal di luar negara, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Singapura ataupun Thailand, dari luar negeri pun sampai mana-mana lah. Oke, ini salah satu makanan Malaysia, 10 makanan Malaysia yang terkenal dan juga ada hubungan dengan Indonesia juga bosku. Oke, jadi biar tak lama-lama, biar saya dah penasaran juga nih, kita tengok sama-sama kan. Oke, biar tak lama-lama lagi, kita tengok saja videonya. Kita mulai. 1, 2, 3, play. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada Okey, mereka Bang yang Faktau lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Sangat dialu-alukan. Yang saya suka dari Bang Faktau tu itulah. Seperti yang semua tahu, Malaysia merupakan antara negara yang memiliki rakyat berbilang kaum, daripada Melayu, Cina, India, Baba dan Nyonya, Baba? Dazan, Iban. Sekejap, Baba ni apa bosku? Kalau Ali Baba iyalah, saya dipanggil Muhammad Ali Baba. Okey, saya tak tahu itu, saya nak tanyalah, kalau yang tahu boleh komen dekat sini. Dan banyak lagi. Dengan kepelbagaian ini, maka tidak hairanlah sekiranya negara kita ini kaya dengan pelbagai jenis makanan. Roti canai. Jangan kata orang kita saja, malah makanan di Malaysia ini juga turut menjadi tumpuan di luar negara tau. Malah website di luar negara seperti CNN telah menyenaraikan Malaysia dalam tangga ke-6 sebagai negara yang mempunyai makanan terbaik di seluruh dunia. Mesti korang nak tahu apa antara makanan Malaysia ni yang orang luar negara suka kan? Jadi dalam video kali ini, Faktau akan senaraikan makanan-makanan dari Malaysia yang terkenal di luar negara. Seperti korang sedia maklum, Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei merupakan negara tuh kat sini dah Bang Faktau dah bagi dah bagi info ni, dah bagi peringatan kalau Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Brunei merupakan negara serumpun yang berhampiran. Jadi bagi siapa yang tak suka serumpun, jangan tengok video ini kan. Jangan tengok, nanti kau orang sakit hati kau. Okey, kita lanjut lagi videonya. 1, 2, 3, play. Rumpun yang berhampiran. Betul, Jadi dalam senarai ini, kasih tahu bang, kasih tahu sama mereka variasi makanan dari Malaysia yang mempunyai persamaan atau hampir serupa dengan negara yang Faktau senaraikan tadi. Tanpa membuang masa, jom kita menuju ke dapur negara Malaysia. Makan jalan-jalan 10 makanan Malaysia yang terkenal di luar negara. Sebelum tu jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan loceng. 10. Okey, ni 10 bosku. Karipap. Ini merupakan antara makanan sampingan yang wajib ada setiap pagi kan? Okey, jap. Jadi kalau karipap ni adalah makanan sampingan bosku. Sebelum makan atau selepas makan itu boleh dimakan untuk cuci mulut lah, atau buat makanan ringan dulu gitulah. Jadi di kampung saya ni ada juga karipap bosku. Tapi yang saya paling suka itu adalah karipap daging ataupun kacang hijau. Jadi kalau di karipap yang sayur-sayur tu saya kurang suka. Okey, jadi kita lanjut lagi bosku.
Karipap yang merupakan makanan ringan berasal daripada Asia Tenggara ini kebiasaannya terdiri daripada sardin, Asia Tenggara. daging lembu ataupun ayam yang dibalut dengan kulit pastry dan digoreng. Bagaimanapun karipap ini mempunyai nama yang berbeza di setiap negara. Seperti Betul. contoh, di Singapura, karipap ini dikenali sebagai Epok-epok. dan di Indonesia Oh, ia jadi kalau di dikenali Singapura sebagai epok-epok. pastel. Makanan Pastel. ringan ini merupakan Kalau di makanan Indonesia yang pastel, paling bosku. terkenal Tapi di saya luar negara, di dah mana ia dipanggil terbiasa sebagai manggil karipap. nama dia tu adalah Malah karipap. ia turut dijadikan menu dalam syarikat Sweden yang amat terkenal di seluruh Hmm, dunia, iaitu IKEA. Kalau IKEA. korang nak tahu, walaupun karipap ini berasal dari Asia Tenggara, tetapi konsep makanan ini dipercayai dipengaruhi dari makanan Portugis, iaitu empanada dan British Cornish pasty semasa kedatangan barat ke Asia Jadi Tenggara. dipercaya dari Portugis. 9. Ayam percik. Ayam percik ni apa ni? Ayam percik ni. Dengan nama je, terus rasa lapar. Ayam percik. Makanan yang berasal dari negeri Kelantan ini seringkali Ayam percik. menjadi Oh, ini saya tumpuan belum pernah lagi-lagi rasa ni. Setiap kali bulan Ramadan mesti penuh dijual dekat bazar kan. Ayam merupakan ayam satu percik hidangan ni. di mana Okey, ayam okey, okey. akan Dekat pasar dikukus malam dahulu saya dah rasa, di dah dalam banyak kuah ni. santan yang dimasak bersama bahan-bahan seperti kunyit, halia, bawang, serai sebelum dibakar. Huh, Mana sedap. kemudian ayam itu akan dilumurkan dengan Kalau beli kuah percik. pasar Hidangan ini malam bukan sahaja selalu digemari beli. di Malaysia, tapi di luar negara juga tahu. Seperti contoh, terdapat seorang blogger dari Amerika Syarikat yang berkongsikan pengalamannya ketika pertama sampai kali Amerika tu. memakan ayam percik. Malah ayam percik di Malaysia sering menjadi tumpuan pelancong dari luar negara. It's good stuff. Betul. Oh yeah, Ivan's going in for it. Jadi kalau ada Mak Saleh tu selalu rasa ayam tu kan. 8. Yang nombor 8 ni apa ni? Rendang. Rendang. Sebut saja rendang, mesti kau Oi, terbayang raya takbir. kan? Hari raya. Iklan ni bosku. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Beuh. Siapa Hari je raya. yang tak kenal dengan hidangan yang pernah viral dalam rancangan masakan yang terkenal di United Kingdom, Oi. iaitu I like your MasterChef. rendang flavour. That's like a coconut sweetness. Wah, However, gila. the chicken skin Sampai di MasterChef isn't dekat crispy. di It luar can't negara. be eaten. However, the chicken skin isn't crispy. Rendang Malah crispy. makanan yang berasal dari masyarakat Minangkabau yang sangat terkenal di Malaysia dan Indonesia ini juga Tu. pernah Di Indonesia, di disenarai Malaysia juga sebagai ada makanan bosku terkenal. Nomor 1 paling sedap di dunia Oh. oleh CNN. Wow. Kalau Oh. korang nak tahu, makanan ini juga pernah keluar dalam sebuah Nombor rancangan 1 di televisyen dunia. yang terkenal di Korea, iaitu Battle Trip. Ketagihan. Kalau dah tahu masakan orang Nusantara pasti ketagihan orang luar negara bosku. Dan kan? juga di channel Sampai berbelai seorang tukang matanya. masak British yang Fakto yakin semua orang kenal, iaitu Gordon Oh. Ramsay yang mempelajari makanan ini dari rakyat Malaysia. Oh, tu. Di rakyat Malaysia tu, rendang. Ni makcik ni kan yang Malaysia? 7. Laksa. Laksa. Korang percaya tak kalau Fakto katakan yang laksa ni punyalah terkenal sehingga kan pernah dimasukkan ke Okey. dalam cerita anime. Cuba korang tengok ni. かなお特製 Hah? 漆黒の落差カレーです Betul kan? おいしい Terkejut kan? Jajak, masuk ke acara ini, filem ini Mi. Allah, saya terkejut lah. Bagi Faktau, laksa ni merupakan Apa? makanan yang melambangkan perpaduan. Kenapa? Tuh. Tuh, ini laksa ni. Sebab ni laksa, sebab ni apa melambangkan perpaduan antara negara Nusantara ni lah. Kita tengok ni. Kita dengarkan baik-baik. Bagi yang tak suka serumpun, jangan tengok video ni bosku. Jadi dari makanan saja dah serumpun perpaduan antara negara. Kita tengok, dengarkan baik-baik dari Bang Faktau ni. Kita lanjut videonya. 1, 2, 3 play. Tanya, dikatakan laksa yang berasal daripada Asia Tenggara ini Tuh. merupakan makanan campuran daripada Melayu, Singapura, Thailand dan Indonesia. 4.
Laksa ni terdiri Empat daripada tu. beberapa jenis. Antaranya adalah seperti laksa Sarawak, laksa Johor, Johor, laksa laksa kari, kari. asam laksa dan pelbagai lagi jenis yang kebiasaannya berbeza-beza. Belum lagi laksa saya pernah Untuk rasa. negeri dan merupakan kegemaran orang luar negara tau. Apa? Oh, Mak Saleh pun sampai melotot gini bosku. Sampai melotot gini. Contohnya di Melbourne, terdapat sebuah Oh. restoran yang bernama Sarawak Kitchen. Di Oh, mana ni restoran Sarawak. itu ada menyediakan hampir 70 jenis hidangan mi dan sup, dan yang paling terkenal tentulah laksa Sarawak. Laksa Manakala apa? di Korea pula terdapat sebuah restoran hipster yang merupakan Weh, di Korea, satu-satunya di- restoran laksa yang terdapat di Seoul, iaitu restoran agak-agak. Malaysia, Korea ni restoran suka sangat agak-agak. laksa tau. Tu. 6. Orang Korea Nasi pun suka. kerabu dan nasi kerabu. dagang. Nasi dagang ni Siapa rasa je. sangka makanan yang berasal dari Terengganu dan Kelantan ini juga mendapat sambutan yang tinggi di luar negara. Nasi kerabu merupakan sejenis hidangan nasi biru yang dimakan bersama ikan kering, ayam goreng ataupun Tapi- daging dan dimakan Jap. bersama Tapi saya nak tanya bosku, tapi nasi kerabu ni selalunya berwarna biru ke? Sebab saya beli dekat Bandar Baru Bangi warnanya putih, biasa je. Okey, kita lanjut lagi. Kalau dia tahu itu asalnya dari mana, kalau yang putih itu asalnya dari mana bosku. Kita lanjut. 1 2 3 play. telur masin, keropok dan ulam-ulaman. Kalau tu- Orang kalau kata telur masinnya saya tak kena suka. makan dengan pudu lagi sedap. Nasi dagang pula terdiri daripada nasi yang telah dikukus dengan santan, dimakan bersama kari ikan, timun dan lobak merah. Kedua-dua makanan ini Kalau memang dagang belum menjadi saya rasa. tumpuan bagi pelancong-pelancong dari luar negara tau. Malah makanan seperti nasi kerabu pernah tersenarai antara makanan yang wajib dicuba oleh CNN. Ini dapat dibuktikan lagi apabila seorang anak Malaysia yang berasal dari Kelantan telah memulakan perniagaan dengan menjual nasi kerabu di Scotland. Dan Scotland? apa yang mengejutkan, Weh. makanan itu mendapat sambutan di mana beliau telah menerima banyak tempahan Weh, dari gila. orang biasa sehingga Ramai gila kepada tau. pemain hoki wanita profesional dan negara itu. Populariti nasi dagang pula juga telah berjaya menembusi pasaran Wah, di luar terbaik negara. dah. Antaranya seperti di London, Australia dan juga Jepun. Wah. Keropok Ramai. leko. Ini merupakan makanan ringan Keropok tahun leko. kedua dalam senarai ini selepas kari Kampung pap saya susah yang nak dapat. merupakan makanan kedua yang berasal dari Terengganu. Tak tahu Apa kalau yang tempat paling lain, ya. membanggakan, makanan ini juga telah terkenal di serata dunia. Wow, keropok leko merupakan sejenis makanan ringan yang diperbuat daripada ikan dan tepung yang digoreng dan kemudian dimakan bersama sos. Nampak simple je makanan ni kan? Tapi siapa sangka makanan ini sangat terkenal di London di bawah jenama chicken cottage. Bukan itu saja, malah jenama tersebut terbaik lah. dijangkakan akan dibuka di beberapa buah negara seperti Dubai, Algeria, Jerman dan United Kingdom. Fakta Makin paling suka mendunia keropok leko yang dicampurkan makanan Nusantara dengan ni kan. sos cili dan sos keju. Rasa dia memang Apa? Korang pula macam mana? Aduh, saya kan niaga keropok leko. Jadi saya Nampak? tahulah rasanya keropok leko macam mana. Burger tepi jalan. Mesti korang terkejut dengan senarai ni kan? Samalah dengan fakta. Macam mana burger tepi jalan pun boleh terkenal di luar negara. Tapi itulah yang berlaku di New York apabila burger jalanan gaya Malaysia yang terdapat di Queen's Night Market telah dibuka oleh sekumpulan anak muda yang diberi nama The Malaysian Project telah mendapat Wih, terbaik lah. Ni kan kejap. Ni ada sekumpulan anak muda orang Malaysia membuka makanan burger di tepi jalan. Terbaik, padu gila. Sebab kalau di luar negara kan makanan burger makanan burger macam yang dekat cerita SpongeBob tu pasti dia dekat mall ke dekat macam kedai-kedai besar macam tu. Kalau di luar negara mungkin lah. Lepas tu ni ada dekat tepi jalan. Terbaik. Kita lanjut lagi videonya. 1 2 3 play. sambutan yang tinggi. It's just perfect, and I've never had egg in a burger before. A whole lot of different flavors like kind of playing together. It's really, really good. Kalau korang nak tahu, walaupun daging burger ini dibuat sendiri, tapi anak Malaysia ini lebih selesa menggunakan konsep Ramly Burger tepi jalan kerana bagi mereka, jenama itu melambangkan jiwa Malaysia. Ramly. Burger ini semakin Burger bertambah Ramly. popular apabila salah satu channel yang terkenal di luar negara iaitu Insiders Food
yang telah memuat naik cara penyediaan burger ini di saluran YouTube mereka dan sehingga kini ia telah ditonton lebih jutaan orang. Wow, kebanyakan rakyat di negara itu tertarik dengan keunikan burger ini di mana dagingnya disalut dengan telur. Sebab orang luar negara tak tengok kan. Jadi tak pernah tengok langsung burger tu macam mana cara buatnya. Okey, jadi kita lanjut lagi videonya. 1 2 3 play. Bagi kita di Malaysia, daging salut telur tu biasa-biasa je kan. Diorang tak pernah rasa lagi burger triple special. Bersusun. Burger ini dijual dengan harga 12 American dollar, iaitu bersamaan RM51. Woi. Jap. 51 ringgit. Itu dah mahal gila. Kalau dekat Malaysia dah dapat berapa biji burger tu. Kalau dekat luar negara kan cuma di luar 12 dolar ke mungkin apa. Itu kalau ditukarkan dengan duit Malaysia ataupun duit Indonesia lebih banyak tu. Okey, jadi kita lanjut lagi. 1 2 3 play. 3. Sate. Sama seperti burger, sate juga Okey bosku, nak bagi tahu kalau bosku ada sesiapa orang Malaysia nak pergi melancong ke Pulau Madura, saya nak bagi rasa sate. Sate adalah makanan sate Madura ini adalah sate yang tersedap di Indonesia bosku. Itu kalau yang saya tahu, tapi memang betul. Semua dekat mana-mana tempat ataupun dekat Banjar, dekat luar-luar daerah. Dekat luar-luar daerah pasti ada yang namanya sate Madura, pasti yang teridentik dengan sate Madura gitu. Dah iya bosku, nyaman. Itu kalau logat Madura kayak gini kan. Kalau logat Madura ngomong kayak gini pasti orang Indonesia pasti tahu kalau logat kayak gini ini pasti orang Madura. Dah iya. Oke, jadi kita lanjut lagi videonya. 1 2 3 play. 1 2 3 play. Antara makanan yang mendapat sambutan yang tinggi di New York. Selain dari Malaysia, sate ini juga terkenal di Indonesia dan Singapura. Malah makanan ini juga pernah dihidangkan kepada tetamu antarabangsa yang melibatkan wakil dari PBB, iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, ketika meraihkan sambutan kebangsaan Malaysia yang ke-52 di New York. Bukan itu saja, malah di bandar Washington terdapat beberapa buah restoran sate yang terkenal tau. Antaranya adalah seperti sate Malaysian Cuisine dan Sate Club yang menghidangkan berbagai jenis makanan gaya Malaysia. Selain di New York, sate juga terkenal di beberapa buah negara lain seperti di London dan juga New Zealand. Kalau di Malaysia pula, kedai sate yang paling terkenal mestilah sate Haji Samburi orang Malaysia bangga jadi orang Malaysia kan. Faktor sebulan sekali orang Malaysia pasti bangga dan Indonesia juga bosku pasti bangga. Nasi kandar. Ni nasi kandar nih. Sebut je nasi kandar. Mesti ingat nasi kandar ni saya belum pernah rasa lagi bosku. Belum pernah rasa lagi. Nanti insyaAllah saya kalau ke sana saya nak akan rasa makanan kandar ni. Okey, kita lanjut lagi. 1 2 3 play. Kan? Ini kerana kalau korang pergi Penang. Memang bersepah gerai nasi kandar korang boleh jumpa. Nasi kandar ni merupakan makanan yang berasal dari Penang yang dipopularkan oleh seorang pedagang Tamil Muslim dari India. Ia merupakan sejenis hidangan nasi yang dikukus dan dimakan bersama pelbagai jenis lauk yang dicampur. Keenakan nasi kandar ni bukan saja diakui oleh rakyat di Malaysia, malah di luar negara juga tau. It's spicy, it's tangy, it's salty, it's every flavor you can imagine is going on right here. Masalah. That's awesome. Wow. Saking sedapnya, CNN pernah menyenaraikan nasi kandar di tangga ke-9 dalam Top 40 Dishes to Try. Malah di New Zealand, terdapat sebuah restoran yang bernama Nasi Kandar Pulau Pinang yang telah diasaskan oleh seorang anak Malaysia dari Selangor, iaitu Joel Singham. Restoran beliau yang terletak di Auckland bukan sahaja mendapat sambutan warga di sana, malah turut tersenarai dalam Top 100 Iconic Auckland Eats dalam 1000 jenis makanan yang dipertandingkan. Bagaimana itu rasakan? Nasi kandar Pulau Pinang. 1. Lagunya pula. Nasi lemak. Nasi lemak memanglah nombor 1 nasi lemak. Nasi lemak. Ayam masak merah. Mesti korang dapat agak kan? Senarai nombor 1 ni mestilah hidangan yang menjadi kebanggaan Malaysia, iaitu nasi lemak. Nasi lemak yang terdiri daripada nasi yang dimasak dengan santan dan daun pandan yang dimakan bersama kacang, timun,
sambal, ikan bilis goreng dan telur. Cik. Malah terdapat juga pelbagai lauk sampingan yang korang boleh tambah seperti paru, kerang dan ayam goreng. Ia juga merupakan hidangan yang sangat digemari oleh setiap lapisan masyarakat. Orang luar negara pun cari nasi lemak Sambal kalau datang tu, Malaysia sampai tau. manja. Malah nasi lemak ini juga turut menjadi tumpuan di banyak negara seperti di Belanda, London, London, Paris Paris, dan Korea. Korea. Di Korea, terdapat sebuah restoran di Seoul yang bernama Agak-Agak. Agak-agak. We already ate agak-agak restaurant. Agak-agak. What's agak-agak? Agak-agak is like up to you, you know. Yang menyediakan hidangan gaya Malaysia seperti laksa, roti canai, pulut panggang dan Oh, ni nasi jadi- lemak. Malah di sebuah Jadi dekat restoran Korea ni menunya semuanya adalah makanan Malaysia bosku. Tak ada makanan yang Korea dekat sana. Cuma sebab yang buka restoran tu adalah anak bangsa Malaysia kan. Kita lanjut lagi, terbaiklah. Semangat terus, semoga sukses. Orang Malaysia yang berniaga dekat luar negara semua sukses. Tercapai apa yang dicita-citakan bosku. Okey, kita lanjut lagi. 1, 2, 3 play. restoran Papa Rich yang terletak di Australia. Menu nasi lemak yang dijual dengan harga $2 American telah mendapat sambutan yang sangat tinggi. Tapi korang tak rasa pelik ke? Kenapa nak kena makan dengan chopstick Macam mana dengan senarai makanan kali ini? Okey bosku, Ada jap. Kalau dimakan dengan chopstick, itu kenikmatan nasi lemak ataupun makanan nasi lemak tu rasa sedapnya itu pasti hilang, tak terasa kan. Sebab lagi nikmat makan dengan tangan tapi kena basuh dulu tau. Dengan basuh dulu. Nanti tak basuh pula, lepas tu main ambil, lepas tu makan. Itu tak elok tu. Okey. Bye-bye Bang Faktau. Okey bosku, itu saja videonya dari saya. Dah pasti yang orang Malaysia tengok ini pasti bangga kan. Orang Malaysia kalau tengok ni pasti bangga, bukan cuma hanya orang Indonesia, tapi orang Indonesia pun pasti bangga bosku. Sebab ni adalah makanan berpaduan antara negara, ada juga semacam laksa ataupun nasi lemak ataupun sate itu kan. Nanti kalau yang orang Malaysia nak pergi sini, nak pergi ke Madura, nak pergi Melancong, boleh hubungi saya. Nanti saya akan nak bawa makan sate. Sebab sate di Madura adalah makanan sate yang tersedap di Indonesia bosku. Bukan tersedap, tak tahulah, tapi kalau tempat lain yang saya tahu sebab dah masuk macam berita TV macam tu. Okey, itu saja videonya yang dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga orang yang tengok video yang tak suka-suka pun jangan tengok. Nanti sakit hati pula. Okey, cukup dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.